Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah nak share cara untuk kita buat takhrij hadis menemukan jalan yang kedua, iaitu tariq and awal matan. Kan, maksudnya apabila kita hafal hadis tu, kita tahu awal matan dia, kita boleh menggunakan jalan inilah, dan menggunakan kitab Jami' Saghir, yang mana Jami' Saghir ni merupakan salah satu kitab yang boleh digunakan sekiranya antum tahu awal matan hadis tersebut. Okay, so Ustazah sharekan kitab dia. Ini adalah kitab Jami' As-Saghir, Jami' As-Saghir fil Ahadis Al-Bashir An-Nadhir, yang mana dikarang oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti mengarang kitab mula-mula sekali Jami' Al-Jawami' kan, seperti dalam yang antum belajar, ataupun lebih dikenali sebagai Jami' Al-Kabir, yang mana di dalamnya ada hadis, af'al wa aqwal, tetapi dalam Jami' Saghir ni hanya ada hadis al-aqwal sahaja. Okay, so ni yang buku PDF ni dia ada, ni sepatutnya kalau yang kitab dia ada 2 jilid, tapi yang ni dalam buku ni dia hanya disekalikan je lah dalam PDF ni. Okay, so nak menggunakan Jami' As-Saghir ni, tak semua hadis ada dekat dalam ni, so kita boleh cuba carilah. Kebanyakannya dia hadis tentang targhib wa tarhib. Okay, so mula-mula yang perlu antum tahu adalah Jami' As-Saghir ni dia mengandungi rumus, dan rumus-rumus ni antum kena ingatlah, kan, sebabnya soalan periksa kadang-kadang keluar. Okay, contoh khadal, kan, khadal lil Bukhari fil adab, kitab Imam Bukhari di dalam kitab adab kan. Takha lil Bukhari fit tarikh. Okay, haba li Ibn Hibban, kha lil Bukhari. Kha mim ni benda yang biasa kan, kalau antum belajar mu'jam, kha tu pun lil Bukhari, mim pun lil Muslim, tetapi Imam Suyuti dia letak qaf. Sebabnya kalau dia contoh hadis tersebut dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka dia tak letak kha dan mim, dia letak qaf. Lahuma ni maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey, dal ni pun, dal tanun dengan ha adalah sama. Kalau antum tengok dekat Jami', dekat Mu'jam pun sama kan, untuk dal untuk Ibn Abi Daud, ta untuk At-Tirmizi, nun Nasa'i, dan ha untuk Imam Ibn Majah. Tapi kalau hadis tersebut diriwayatkan oleh 4 Imam Sunan ni, maka dia akan letak 4. Li Imam Abi Daud, wan Nasa'i, wat Tirmizi, wa li Ibn Majah. Tapi kalau 3 je diletak, li Abi Daud, wan Nasa'i, wa li Tirmizi faqat, maksudnya Imam Ibn Majah itu tidak termasuk. Okey, hamim Imam Ahmad dalam musnad dia. Okey, lepas tu yang lain lah. Ni kalau yang sampai basic ni sampai Imam Ahmad lah. Macam muqarrar kita kutubus sittah kan. Jadi yang lain-lain ni tak lah. Okey, itu yang pertama. Okey, contoh sekarang, jadi itu pengenalan kitab yang antum perlu tahu. Okey, so kalau kita ada hadis, kita nak cari hadis kita, macam mana kita nak tahu? Okey, contoh ya, kita nak cari hadis ni. Okey, Ustazah dah tulis siap-siap lah kan. Okey, hadis ni. Salasun man kunna fihi wajadat halawatul iman. Okey, nak cari dengan as-salisu mal'unun, yakni ala dafa. Okey, ada 2. So, kita kena tahu macam mana cara Imam Suyuti menyusun hadis-hadis ni dalam kitab beliau. Okay, supaya memudahkan kita lah nak cari hadis, kan? Kita tak nak buang masa nak cari hadis. Okay, so ni hadis yang kita nak cari. Okay, sekejap. Okay, kita Jami' Saghir ni. Okay, harfus sa' kan? Bila harfus sa' maksudnya salasun man kunna fihi wajadat halawatul iman. Okey, hingga akhir hadis. Okey, so kat sinilah antum baca rumus dia. Hamim. Hamim ni apa? Okey, lepas tu qaf. Hamim ni Musnad Ahmad. Qaf. Okey, tengok balik rumus. Qaf ni lahuma. Lahuma tu maksud siapa? Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lepas tu ta. At-Tirmizi, nun An-Nasa'i, ha Ibnu Majah. An Anas. Soha. Soha ni apa pula? Okey, kita tengok balik dia dekat rumus dia. Kat sini, nampak tak kat sini? Ni. Tanbih. Okey, jap besar sikit. Kan? Huruf okey, ni rumus dia kata kalau dia buat sahih dia akan tulis macam ni. Kalau hasan hadis tersebut dia akan tulis macam ni. Dhaif dia akan tulis dhaif. Okey, so ini adalah rumus yang diletakkan. So kalau kita tengok balik dekat hadis tadi, dia sahih. Maknanya hadis ini adalah hadis sahih. Okey. So kalau macam yang contoh hadis nombor 2 kan, dia tulis ha je. So ha ni maksudnya hadis tersebut hadis hasan. Kalau kat bawah ni kita tengok god.
maka hadis tersebut adalah hadis dhaif. Okay. So yang ni rumus-rumus yang antum perlu tahu bila guna kitab jami' saghir. Okey. Yang kedua tu, antum tengok dia ada fasal. Okey, dia ada fasal fil mahal bi alif lam min hazal huruf. Yang ni yang kita kena tahu. So kalau hadis kamu bermula dengan al-thalisu, so kamu tak boleh cari dekat salasun tadi, tak jumpa. Kamu kena cari alif lam. Selepas huruf sa dia ada fasal. Fasal untuk huruf sa dia ada fasal, ada alif lam. Mana hadis-hadis yang dimulai dengan alif lam tetapi huruf sa dia ada selepas habis huruf sa tu, dia letak dekat belakang ni. So dalam bab-bab yang lain pun sama. Macam contoh huruf ba, dia mula harful ba, lepas tu fasal yang ada alif lam untuk harful ba. Ta pun sama sampailah akhirnya. Okey, faham Okey, itu benda yang pertama yang antum perlu kenal lah dan perlu ingat. Okey, jadi antum dah tahu kan cara untuk mentakhrij hadis menggunakan jami' as-saghir. Yang pertama dia mesti kita tengok huruf tersebut, hadis mula dengan huruf apa. Kalau seandainya mula dengan huruf jim, okey, so cari huruf jim. Dan yang kedua, sekiranya ada alif lam, maka dia kena ada fasal kat situ, ada alif lam. Okey, namun begitu kalau antum buka buku dalam muka surat 67, dia ada beberapa perkara, ada 4 perkara yang perlu diberi perhatian, yang mana susunan hadisnya tidak sama seperti mana kalau kita nak ikut alfabet lah, alif bata semua. Okey, yang pertama hadis innamal a'malu binniyat. Okey, dia kata lam yad'u fil makan at-tabi'i. Hadis innamal a'malu binniyat, kalau kita nak cari, sepatutnya kita kena cari alif, lepas tu kita cari huruf alif, lepas tu nun kan. Tetapi dia kata ay fil qism al-awwal ma'a harfil alif ma'an nun bal bada'a kitabuhu tabarakan kan. Tetapi Imam Suyuti dia letakkan di permulaan seperti mana yang dilakukan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya wa ghairihi min a'immatil hadis kan, dan imam-imam yang lain. Okey, contohnya kita tengok kat sini. Antum buka jami' saghir. Okey, ni tadi kita tengok ni rumus kan. Okey, habis dia rumus ni, dia terus letak hadis yang pertama. Harful hamzah. Okey, hadis yang pertama sekali innamal a'malu binniyat. Okey. Sebab macam tadi lah dia kata sepatutnya hadisnya harfu alif ma'an nun, tetapi dia letak dekat awal sekali. Kan? Macam mana kalau kita buka Sahih Bukhari kan, kita matan hadis pertama yang Imam Bukhari letak pun hadis innamal a'malu binniyat. Maka Imam Suyuti dia mengikut metod tersebut. Yang mana dia mengikut kan, Imam Bukhari letak hadis ni yang pertama, maka Imam Suyuti pun letak yang pertama untuk mendapat keberkatan yang lebih. Okey, itu yang pertama. Okey, so kita tengok pula yang kedua. Kan? Apa lagi perkara yang dikata perlu diberi perhatian. Okey, untuk yang kedua dia kata hadis yang dimulai dengan kana. Okey, lepas tu dia ada dua pembahagian. Hadis yang dimulai dengan kana ini ada dua. Okey, hadis yang dimulai dengan kana ini ada dua. Yang pertama, kisim ghairu syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis tersebut, bila mesti antum dah tahu maksud hadis tersebut, hadis ni menceritakan tentang peribadi Rasulullah ke tidak? Okey. So, bahagian yang pertama dia ada kisim yang tidak menceritakan tentang peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana bahagian yang kedua yang menceritakan tentang sifat ataupun peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustazah dah cari. Yang pertama dia akan bermula dengan huruf kaf. Okey, huruf kaf. Okey, so kalau huruf kaf katimul almi. Okey, so kita dapatlah harful kaf. Itu yang biasalah. Lepas tu nanti kita cari kana. Yang ni yang ghairu syama'il lah, yang tidak ada syama'il Muhammadiyah kan, maksudnya yang tidak ada cerita tentang peribadi. Okey, itu yang pertama, harful kaf. Kan, so antum kena tahu sekiranya hadis antum bermula dengan kana, kena beri perhatian. Yang kedua, dia ada fasal. Dia ada fasal kan, bi alif lam. Ni maksudnya yang kalau harful kaf dia ada alif lam. So dia ada fasal kan, sebab kita tahu lepas huruf kaf je dia mesti ada fasal alif lam. Okey. Dan yang ketiga dia ada ni bab kana wahya syama'il asy-syarifah. Okey, yang ni yang kalau hadis kamu ni menceritakan tentang peribadi Rasulullah, so kamu kena tengok dekat yang bahagian yang ketiga. So dia memang Ustazah ajar ni ikut step lah. Kalau buka mula-mula akan muncul huruf kaf dulu.
Okey, hadis biasa kan yang tak ada apa-apa tentang Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Rasulullah. Lepas tu dia akan ada huruf kaf dengan alif lam, dan yang ketiga baru fafkana wahya asy-syama'il asy-syarifah. So kita kena bukan sekadar tahu matan hadis, awal matan kita, tapi kita kena tahu juga hadis kita ni menceritakan hadis tentang apa. Lepas tu yang ketiga dia kata, sekiranya hadis tersebut dimulai dengan naha. Okey, naha kan. So dia kata biasanya yabhas fil harfin nun. Okey, tapi dia bukannya macam biasa, dia ada step-step dia. Okey, kalau hadis tersebut, hadis kamu dimulakan dengan naha. Okey, kalau sepatutnya kita cari dalam harfin nun ma'aha, betul tak? Tapi bukan begitu. Okey, untuk jamik saghir dia ada step dia. Ini harfin nun. Okey, kalau antum tengok ni harfin nun, kan? Narukum, namu. Okey, so selepas harfin nun dia ada fasal, fi fasal mahal di alif lam. Okey, so alif lam ma'an nun, kan? An-naimu kalau ada alif lam. Okey, itu memang kita dah tahu step, memang style Imam Suyuti dia letak macam tu. Tetapi untuk hadis yang dimulakan dengan naha, selepas harfin nun selepas alif lam dia ada bab manahi. Okey, so kalau hadis kamu dimulakan dengan naha, so kamu tak boleh cari dekat nun, harfin nun tu tak jumpa. Dia ada selepas tu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha an. Okey, so awak kena cari dekat sini, antum kena cari dekat sini. Okey kan. So ini yang khas lah, maksudnya yang mana ada setengah-setengah hadis yang Imam Suyuti susun dengan metod yang tersendirilah. Okey, so itu yang ketiga. Dan yang terakhir, okey, kalau antum tengok dekat dalam ni dia ada yang terakhir, dia kata yang keempat, dia kata hadis yang dimulakan dengan la. Okey, hadis yang dimulakan dengan la wada'aha ba'dal harfil waw wa laysa fi harfil lam. Dia diletakkan selepas huruf waw, bukannya huruf lam. Okey, contoh ni hadis-hadis yang dimulakan la. Okey, sebabnya kalau kita baca alif bata kan, lam, mim, nun, apa kan, nun, ha, waw. Okey, tetapi patutnya kita cari kat la lah, la, lepas tu la dengan alif kan, tetapi tak, dia diletakkan selepas harful waw. Okey, so kalau hadis kamu dimulakan la, kamu jangan cari dekat la huruf lam ni, tak jumpa. Mesti dia kena cari, awak kena cari harful waw, lepas habis harful waw ada pula harful waw ma'a alif lam kan, fasal alif lam, lepas tu baru cari lam alif. Okey, contohnya kita tengok dekat apa tu namanya, jamik saghir. Okey, kita tengok dekat jamik saghir ni. Okey, ni harful la. Okey, kalau kamu tengok dekat atas dia ni, atas dia hadis sebelum ni waw ma'a alif lam. Okey, so lepas habis hadis waw je dia ada harful la. Okey, barulah kamu, kalau hadis kamu la kat sinilah. Okey, cari di sini. Okey, so itu saja yang perkara-perkara penting yang antum perlu tahu dari apa yang terdapat, ataupun kaedah macam mana nak mentakhrij hadis menggunakan jami' as-saghir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah nak share dengan antum pasal kitab Maqasid Al-Hasanah. Kitab Maqasid Al-Hasanah ni juga merupakan salah satu kitab yang digunakan untuk kita mentakhrij hadis menggunakan awal matan. Okey, kitab dia Al-Maqasid Al-Hasanah fi bayan kathir minal ahadis al-mushtahira ala alsinatin nas. Kitab Maqasid Al-Hasanah ni di dalam menerangkan hadis yang banyak tentang hadis-hadis yang masyhur dalam kalangan manusia lah. Maksudnya ada beberapa hadis yang sangat masyhur, yang sangat kita ketahui. Okey, jadi kitab ni kita gunakan. Ia dikarang oleh Imam As-Sakhawi, Imam Sakhawi pengarangnya. Okey, jadi untuk kitab ni kan, kalau kita tengok sedikit introduction pada kitab ni, okey, kita boleh tengok hadis kan, dia kata hadis yang masyhur itu adalah hadis yang mana dia kata hadis tersebut, kalau kita ikut definisi hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi ataupun lebih. Kalau antum ingat masa belajar ulum hadis dulu kan. Tapi dia dah kata kat sini wa syaharat fi hazil ahadis, kan, dan masyhur hadis tu laisat fi syahratul istilahiyah, tetapi bukanlah yang dikira
masyhur dari sudut istilahi. Awak boleh tengok definisi istilahi dalam buku kamu muka surat 73 yang mana dia kata yurwa al-hadis min salasah tariq turuq au akthar. Okey, yang mana ianya diriwayatkan oleh 3 jalan ataupun lebih. Bal murad biha syahratul lughawiyah kan? Al-lughawiyah. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah hadis tersebut masyhur dari sudut lughawi. Kan? Awak tengok balik dekat buku ulumul hadis kamu, apakah maksud hadis yang masyhur lughawi ni? Maksudnya dia tidak mencukupi syarat hadis masyhur. Mungkin hadis tersebut hanya satu perawi ataupun dua perawi, dua jalur, dua turut sanad ataupun tidak ada langsung sanad. Itu tapi dia masyhur di kalangan manusia. Okey. Selain itu, kalau kita tengok dalam kitab Maqasid Al-Hasanah ni, dia juga menerangkan, okey, contohnya kitab Maqasid Al-Hasanah ni, apa yang macam mana cara Imam Sakhawi menyusun kitab Maqasid Al-Hasanah. Beliau tidak menggunakan sebarang rumus. Okey, alhamdulillah kan, senang. Dan yang disusun mengikut harfil mu'jam. Maksudnya hadis ni ini, hadis-hadis yang dalam kitab Maqasid Al-Hasanah ini disusun mengikut huruf mu'jam, alif, ba, ta, sa, jim. Dia kata memudahkan untuk kita dan mencepatkan untuk kita nak cari hadis tersebut. Okey, sekarang contoh, kita nak cari hadis yang ni, okey, Ustazah dah buat. Okey, abghadul halal ilallahi at-talaq. Hadis ni kan, perkara yang halal yang dibenci oleh Allah itu adalah talak kan. Hadis ni sangat masyhur. Memang kalau kamu belajar hadis ke, kamu tak belajar hadis ke, selalu kita pernah dengar lah hadis ni. Okay, so apa yang macam mana kita nak cari? Okay, kita pergi dekat bahagian huruf alif lah. Kan? So macam antum ada student mesej Ustazah. Cakap Ustazah, hadis saya tak ada dalam kitab Jami' Saghir. Apa yang perlu saya buat? So kalau hadis kamu tak ada dalam Jami' Saghir, mungkin hadis kamu adalah Maqasid Al-Hasanah ataupun Mawsu'ah Atraf. Kamu kena carilah. Okey, contoh yang ni Ustazah dah cari. Okey, ini adalah nombor hadis yang nombor 10. Hadis abghadul halal ilallahi at-talaq. Okey, lepas tu nombor 10 ni kamu boleh tengok dekat footnote bawah ni, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah wa Mustadrik Al-Hakim wal Baihaqi. Yang belakang-belakang ni tak perlulah sebab kita tak masuk dalam Quran kita kan. Okey, kata Abu Daud fi sunanihi. Okey, an Ahmad bin Yunus. Kan, maksudnya dia dah bagi dah sanad semua. Lepas tu tapi ada hadis lain yang menyerupai hadis ini, dia menerangkanlah, dia ada syarah sikit. Antum boleh tengoklah, boleh baca. So kalau hadis-hadis yang Ustazah bagi dekat kamu tu mungkin ada yang masyhur, mungkin ada yang tidak masyhur. So kena tengoklah. Kan? Okey, contoh lagi satu yang kita boleh tengok adalah contoh hadis ini kan. Kita tengok ni. Okey. Talqin al-mayyit ba'da ad-dafn. Okey, membaca talqin kepada orang yang mati selepas ia dikebumikan, dikafankan kan. Okey, so hadis ni pun antara hadis yang masyhur kalau kamu Google. Okey, jadi macam mana kita nak cari? Yang ni pun sama. Kan, maksudnya bila kita nak cari hadis tersebut, kita boleh tengok kepada buku tersebut. Macam ni kan, dia ada harfut ta, kan? Dia ada harfut ta. Okey, lepas dah cari harfut ta, barulah namanya kamu buka yang sekejap, saya padam. Okey, kamu dah buka harfut ta, ni nampak tak? 3 4, 6. Okey, ni dah nombor dah. Maksudnya hadis dalam ni dah ada yang hadis nombor 346. Okey. Talqinul mayyit ba'da dafn. Okey, At-Tabrani fi du'a wa mu'jamihil kabir. Okey, maksudnya hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam bab doa dalam Mu'jam Kabir. Okey, so tengok pula dekat footnote Ibn Qayyim fi Zadil Ma'ad wal Fawaid Lisyaukani wa Fatwa An-Nawawi. Okay, maksudnya hadis ni dalam untuk Kutubus Sittah tak ada. Okay, so macam itulah cara, sangat senang dan mudah untuk digunakan. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita akan buat tahrij al-hadis ni daripada ni matan, awal matan. Okay, so kita akan menggunakan beberapa kitab. Di antaranya ialah yang pertama Mawsu'ah Atraf Al-Hadis An-Nabawi Al-Sharif. Okay, hari ni kita akan guna dua hadis yang dicari. Okay, yang pertama Man hafiza ala ummati arba'ina hadisan.
kan. Lepas tu yantafi'una biha ba'athahullahu yaumal qiyamah faqihan aliman. Yang ni adalah sambungan hadis dia. Maksudnya hadis tu panjang tapi dekat dalam kitab sana dia letak pendek je. So kita dah jumpa dia punya matan penuh dia, jadi kita dah tahu okey kita nak cari hadis ni. Selalunya pengenalan kita akan buka kitab yang pertama, jilid yang pertama ni. Sebab apa penting jilid yang pertama ni? Dia ada menyediakan rumus. Ni adalah rumus, nampak ni rumus. Lepas tu isian kitab tibaah dia kan. Okey, so contoh hadis tu nanti dekat kita dah jumpa matan dia huruf ta. Ta tu apa maksud dia? Sunan At-Tirmizi. Keluaran mana? Ni kan Mustafa Al-Halabi. Okey. So apa lagi? So kita jumpa je mana-mana rumus dalam kitab ni sekejap lagi, kita kena refer kebalik kepada jilid yang pertama. Okey, kalau dekat library Inhat, kitab ni dia duduk dekat bawah ni kan. So kitab dia panjang. Kitab dia panjang sebabnya dia mengumpulkan hadis-hadis. So nanti kita banyak hadis lah. So bila kita menggunakan kitab ni, so kita boleh cari dan okey, so kita tengok ni kan, kita carilah lepas tu man hafiza aliman ni ala okey, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan. Ala ummati ni arba'ina hadisan ni ada banyak sangat. Ni semua ni. Okey, contoh ni satu ni satu matan hadis. Ni Bidayah 12 173. Okey, so ni dia punya rumus lah. So kena rujuk dekat kitab yang jilid pertama. Apa maksud dia Bidayah ni? Okey, lepas tu ada banyak. So kita cari man hafiza ala ummati. Okey, so tengok pula page yang sebelah. Okey, cari kan, sebab memang hadis ni memang banyak. So kita kena baca satu-satu lah, sebab ni daripada awal matan dia. Okay, sampailah kita jumpa ni man hafiza ala ummati arba'ina hadisan yantafi'una biha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah faqihan aliman. Okay, so ada sini ada 3 rumus kan. So nanti yang ni kita kena refer kebalik kepada bab yang pertama, jilid yang pertama. Okay, contoh hadis ni, contoh ni kan. Yang ni Ustazah kena check satu-satu lah. Ni contohnya buku ni pakai jilid Tasi'. Jilid yang ke-9 sebab dia huruf mim. Sebab dia kan mengikut huruf hijaiyah. So baca satu-satu. Okey. Okey, kita nak cari yang kedua pula. Inna lil jannati samaniyata abwab. Okey, kalau tadi kita pakai kitab yang ke Tasi' kan. Yang ni ke berapa? Okey, ni jilid yang ketiga. Ni Ustazah dah cari siap-siap lah. Okey, so bila buka kita kena cari alif nun inna. Ni inna lil jannati baban. Okey, so inna lil jannati samaniyat abwab. Kan ada banyak kan. So yang mana? So kita kena dapatkan dulu matan hadis yang penuh, baru kita boleh pilih yang mana satu hadis kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni Ustazah nak share lagi salah satu metod untuk kita mentakhrij hadis menggunakan komputer. Sebabnya menggunakan komputer ni merupakan salah satu cara yang untuk sebenarnya Ustazah nak bantu kamu untuk orang dapat cara mudah untuk orang dapat matan hadis yang penuh. Sebabnya kalau kamu tak dapat matan hadis kamu yang penuh, agak sukarlah kamu nak cari hadis kan. Kamu tak tahu sebab sekarang pun Ustazah nak ajar pun susah, jadi kita pakai komputer dulu. Okay, so Ustazah dah ajar 2 turuk. Yang pertama kalimah gharibah dengan awal matan. So yang kali ni kita pakai komputer. Yang mana kalau yang komputer ni juga merupakan metod yang antum perlu buat kan, yang perlu ada dalam assignment. So boleh gunakanlah yang ni. Tapi Ustazah ajar satu dulu hari ni, tak ajar banyak lagi. Okay, nanti kita akan belajar lagi. Kita akan sambung lagi minggu depan. Okey, ini adalah turuk yang ke-6 Yang pertama kalimah gharibah, yang kedua awal matan, ni yang ke-6. So yang lain nanti kita akan belajar seterusnya. Okey, so kita tengok mazaya al-hasib al-ali. Okey, kalau antum nak tengok dekat buku, boleh buka surat 151. Min mazaya hasib al-ali hiya. Okey, kelebihan hasib al-ali ni komputer lah pada zaman kini. Qudratul hasib ala tahzin ahjamha ilah minal ma'lumat. Dia kata kemampuan sebuah komputer itu ala tahzin. Tahzin ni menyimpan, ahjamha ilah minal ma'lumat, menyimpan maklumat yang sangat banyak.
kan, wa sur'atul hasib fil wusul lil ma'lumat, dan kecepatan komputer ini untuk sampai kepada satu maklumat, haitsu yuwaffir sa'atut tawilah min al bahas, yang mana kalau kita cari sendiri takhrij ni, contoh dia memerlukan sa'atut tawilah minal bahas bainal asyaratil kutub. Dia kata memerlukan masa yang panjang untuk kita nak bahaskan, nak cari satu-satu kan, di antara asyaratil kutub, banyak berpuluhan buku. Wa yu'radun nataij al-bahas fi sawan, tetapi menggunakan komputer kita boleh mendapat dalam masa beberapa saat sahaja ataupun beberapa minit. Okey, selain itu wa qudratul hasib ala tabwib, selain itu komputer ni mampu untuk menyusun mengikut bab, ada fihris dia, kandungan, tibaah, cetakan. Lepas tu wa imkan qawaidul bayan litahlil wa tartib al maklumat. Selain itu komputer juga boleh nak menerangkan kalau litahlil nak susun maklumat kita dengan baiklah, maksudnya macam contoh kalau kamu pakai Microsoft Word kan, maksudnya ataupun pakai MacBook kan, dia ada yang macam kalau pakai Word, pakai Windows tu macam-macam dia boleh susun maklumat dengan baik kan. Okey, so untuk menggunakan mazaya hasib al-ali ni, guna komputer ni, okey, so menggunakan takhrij hadis pun dia ada, dia boleh. Okey, so dia ada dua kaedah. Mana qarsul mudammaj, menggunakan qarsul mudammaj ni CD-ROM. Lepas tu syabakah internet. Oh, ni salah je internet. Maksudnya menggunakan laman sesawang. Tapi qarsul mudammaj ni Maktabah Asy-Syamilah. Dulu masa Ustazah belajar kan, kita beli CD Maktabah Asy-Syamilah, lepas tu masuk dalam komputer, kita buat takhrij hadis, cari-cari hadis kan. Tapi sekarang ni kebanyakan komputer dah tak ada tempat CD dah lah. Dan Maktabah Asy-Syamilah pun dia dah ada laman web dia. Okey. Seterusnya syabakah internet. Al-Maktabah Al-Islamiyah. Maktabah Islamiyah ni inilah Islam Web. Lepas tu Darar As-Sunnah As-Sunniyah ni darar.net. Al-Jami' lil Hadis An-Nabawi. Ini saya tak biasa guna. Saya selalu guna Islam Web. Okay, so hari ni saya nak ajar antum satu dulu. Guna Islam Web. At least antum dah boleh cari hadis antum dekat dalam internet. Okay, so Ustazah terus masuk dekat yang ni dulu. Yang ni semua nanti Ustazah akan ajar dalam next class. Okay, kita nak masuk dekat yang menggunakan Islam Web. Sebabnya esok masa tutorial Ustazah nak tengok hasil kamu kan. Jadi sekurang-kurangnya kamu dah boleh guna syabakah internet ni. Okay, ni slide dia. Okay, tapi kita try buka website dia sendiri. Kita terus buka website dia, kita explore website dia. Itu sebenarnya lebih mudah lah. Okay. Okay, contoh. Kamu type je islamweb.net. Okay, bila antum type je islamweb.net, dia akan keluar macam ni. Okay, ini gambar antum punya cover depan lah. Kan islamweb.net ni dia akan keluar macam ni. So tekan dekat Al-Maktabah. Okay, then antum tekan dekat Al-Maktabah. Bila tekan dekat Al-Maktabah, dia akan keluar macam ni. Okay, ni banyaklah ni. Musnad Ahmad, As-Sirah An-Nabawiyah. Kenapa Ustazah suruh antum guna yang ni? Sebabnya Ustazah nak antum boleh cari kitab syarah hadis. Sebab sekarang dekat rumah mungkin hadis kamu ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ustazah hanya bekalkan kitab mutun je kan, kitab matan hadis saja, tapi kitab syarah Ustazah tak bekalkan. Jadi menggunakan Islam Web ni antum boleh guna kitab syarah daripada sini. Okey. So macam mana kita nak cari? Okey, kalau kat sini dia bagilah kan. Okey, so pergi dekat tadi Al-Kutub. Okey, pergi dekat Al-Bahas. Okey, pergi kat Bahas. Okey, kalau dekat sini kalau cara nak mudah, kan, kalau nak cari satu-satu boleh pergi kat mutun hadis, syuruh hadis. Okey, macam syuruh hadis ni contoh antum nak tengok syarah hadis apa boleh kan, Sahih Bukhari, Fathul Bari ataupun syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Okey, tekan je kat syuruh hadis ni. Okey, contoh kita buka sekejap. Okey, syuruh hadis ni. Okey, ni adalah nama kitab dia. Okey, jap kita cari yang senang ni. Ni contoh At-Tuhfatul Ahwazi Al-Mubarakfuri. Ini kitab
syarah hadis bagi Jami' At-Tirmizi. Sebab tu masa awal-awal Ustazah dah suruh antum cari apakah kitab syarah hadis bagi setiap hadis. Yang kutubus sita, okey. Okey, Hasyiah As-Sindi ala Ibn Majah. Okey, lepas tu lagi Syuruh As-Suyuti li Sunan An-Nasa'i. Okey. Lepas tu Syuruh An-Nawawi ala Al-Muslim. Okey, dan yang lain-lain. Okey, so kita balik kepada yang tadi. Okey, kita balik kepada yang tadi. Okey, kita pergi dekat bahas ni. Okey, contoh, nampak tak kalimatul bahas? Okey, kalimatul bahas ni. Ni kat sini, kalimatul bahas ni, antum boleh tulis. Okey, apakah matan hadis? Matan hadis kamu. Okey, contoh kat sini, kita tulis kat sini. Apakah matan hadis kamu? Okey, contoh, Ustazah tulis matan hadis Ustazah. Contoh matan hadis Ustazah. Ustazah nak cari ni. Okey. Allahumma innaka afuun tuhibbul af. Okey, jadi okey, Ustazah letakkan dekat sini, Ustazah copy. Okey, lepas tu tekan bahas. Okey, so dia akan keluar dekat Nataijul Bahas. Okey, jap padam. Nataijul Bahas ni. Okey, kamu tengok dia bagi kat sini. Nataijul Bahas ni banyak ni. Okey, dia kata daripada hadis yang Allahumma innaka afuun tuhibbul af. Okey, ini ada dekat Sunan Ibnu Majah. Allahumma innaka afuun tuhibbul af. Okey, kitab doa bab ad-du'a bil afwi wal afiyah juzuk 2. Okey, juzuk rakam 2. Lepas tu ada Musnad Ahmad, Okey, lepas tu ada Musnad Ahmad. Lepas tu ada banyaklah Musnad Ahmad. Okey. Okey, contoh kita buka Sunan Ibnu Majah ni. Okey, kita boleh pergi kat Sunan Ibnu Majah ni. Okey, so dekat sini antum boleh tengok. Okey, ini adalah sanad yang lengkap. Kan? Lepas tu ini matan hadis dia. Okey, so ini Sunan Ibnu Majah. Kat sini Sunan Ibnu Majah, kita berdoa, bab berdoa. Yang ni semua kita kena quote. Ini muka surat berapa, juzuk berapa. Okey, lepas tu antum tengok Tarjamatul Alim, Ali bin Muhammad. Kat sini nama dia Ali bin Muhammad. So dia bagi Tarjamatul Rawi ni. Dia dah bagi dah nama dia. Lepas tu Takhrij Al-Hadis. Okey, hadis ni juga ada dalam kitab Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. So kita boleh buka nanti. Ni. Okey. So dia dah bagi. Ini perawi lain, apa tu? Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Qala Abu Isa hadzal hadis hasan sahih. Okey, ini dalam kitab Tirmizi. Okey, lepas tu ini adalah kitab-kitab yang ada yang dalam bab yang lain. Okey, so ini adalah salah satu kaedah yang antum boleh guna untuk memudahkan pencarian hadis kamu. Okey, so Ustazah harap kamu boleh gunakan website ni untuk mentakhrij hadis dan juga boleh guna untuk yang subjek-subjek lain juga. Okey, itu saja. So yang lain nanti kita akan sambung di dalam kelas yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Okay, so hari ni kita akan belajar tentang turuk yang pertama lah, kan, kalimah al-gharibah. Yang ni kan at-takhrij anit tariq al-kalimah al-gharibah wal muhimmah fil hadis. Okay, so yang pertama ni. So yang pertama ni, so kita akan, dia ada 2 kitab. Kita akan tengok kitab Al-Ma'ajim. Jadi hari ni kita nak cari hadis ni. Okey, allazi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha finnar wallazi yat'unuha finnar. Okey, so kalimah al-gharibah ni dia kita kena ambil kalimah yang gharib lah. Kita ambil kalimah contoh yat'unuha kan. Jadi bila ambil kalimah yat'unuha, dia kalau kita yang seperti mana yang kita dah belajar, dia kena kembali kepada kata akar dia kan. Contoh dalam buku dia kata mesti kita kembali kepada kalimah kan. Ni kaifiyat wal marahil ni kan. Macam mana cara kita nak guna mu'jam ni.
Okey, dia kata yang pertama pilih kan. Lepas tu irja' kalimat ila kembali kepada kalimah asal dia. Yat'unuha ni ta'ana. Okey, jadi untuk kita nak guna kitab mu'jam ni macam mana? Okey, setiap kitab mu'jam contoh ni kitab nombor 7. Dia ada huruf nun sampai ya. Okey, contoh lagi ni kitab ni nombor 1. Okey, alif sampai ha. Okey, tadi kita nak cari ta kan. So dia akan tulis ni nombor 4, dia tulis ta sampai ghin kan. So kita pilih mengikut huruf. Bila kita dah kembali kepada kata akar. Okey, ni depan kitab tersebut. Okey, so kita cari ta'an. Okey, so first memang senang lah sebab dah ada kat depan ni. Ta'an, okey, kita cari. Okey, tak ada kan. Okey, dan ini adalah rumus-rumus kan. Rumus-rumus yang diletakkan ha mim. Okey, ni semua kita dah belajar nanti. Kita akan belajar. Okey, dan kat bawah ni pun dia terangkan sebenarnya. Tani yakni At-Tirmizi, Jimha yakni Ibnu Majah. Okey, so Hamim Ahmad bin Hanbal, Kha yakni Al-Bukhari. Okey, so dia dah terangkan rumus yang disediakan. Okey, so kita nak cari hadis tadi. Dan bila kita cari, kita tengok ni. Walladhi yat'unuha finnar. Okey, so maksudnya ini adalah keratan daripada matan hadis tersebut. Sama kan? Okey, so kita tengok kha apa dia? Maksud kha. Okey, kha bermakna ni. Kha bermakna Al-Bukhari, yakni Al-Bukhari. Okey, lepas tu dengan hamim. Hamim bermakna apa? Yakni Ahmad bin Hanbal. So maksudnya dua kitab. Hadis ni ada pada 2 kitab. Okey, so kita dapatlah. Okey, tapi dia bagi, memang dia tak akan bagi penuh. Dia bagi maksudnya keratan matan hadis sahaja. Kita dah jumpa hadis tadi. Okey, so zoom kat hadis tadi. Okey, walladhi yat'unuha finnar kan. Okey, so kita belajar kha Al-Bukhari. Kha maksud Bukhari. Janais ni apa? Janais ni maksud dia kitab Janais. 83 ni apa? 83 ni maksud dia bab 83. So benda ni awak kena hafal. Kan, yang hamim kalau ustazah kutubus sitah je. Okey, yang tu tak termasuk lah. Okey, so kita fokus yang kutubus sitah dulu. Okey, so kita kena cari kitab. Lepas kita dah jumpa tu, kita kena pergi cari kitab matan hadis. Contoh kha ni, kita kena cari kitab Sahih Bukhari lah. Okey, kalau macam hari ni ustazah terus cari kitab syarah. Okey, yang tadi kita ambil Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Okey, yang kita buka kitab Janais. Okey, nampak tak Kitabul Janais bab 83. Dia memang tulis. Kan? So kita tengok bab 83 ni, dan kita akan jumpa matan hadis. Okey. Ni 1 hadis, ni 2 hadis. Okey, lain bukan. Okey ni 1350. Ni allazi yakhluqu nafsahu yakhluquha finnar wallazi yat'unuha finnar. Okey, so apa tu namanya hadis ni kita dah jumpa. So bila kita dah jumpa hadis ni, barulah kita tengok syarah dia. Okey, kita tengok syarah ni. Okey, hadis ni nak cerita pasal apa? Okey, so kamu nanti boleh pilih lah daripada syarah ni dan letakkan dalam assignment. Okey, faham? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah nak share cara untuk kita menggunakan kitab Gharibul Hadis. Okay, kita dah belajar kan dalam takhrij hadis dia ada 2 turut. Yang pertama menggunakan kitab mu'jam dan yang kedua adalah menggunakan kitab Gharibul Hadis. So kita nak guna kitab Gharibul Hadis, An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar oleh Imam Ibn al-Athir. Okay, ni Al-Ma'ruf bi Ibn al-Athir. Kitab ni jarang digunakan ketika takhrij hadis selalunya, sebabnya dia lebih kepada untuk mencari makna hadis. Seandainya makna hadis tersebut pelik lah, maksudnya kita susah sikit kan, kalimah dia memang pelik. Tapi untuk kamu buat takhrij, saya lebih prefer kamu guna mu'jam lah. Tapi kita belajar juga cara nak menggunakan kitab ni. Okay, so kalau dalam takhrij hadis, kita nak cari menggunakan kitab ni macam mana? Sebabnya setiap kitab-kitab takhrij ni dia ada metod yang tersendiri. Okay, jadi pertama, contoh kita nak cari, ini kitab hadis cover depan dia kan. Tu boleh tengoklah. Buku ni Ustazah dah upload dekat dalam KLMS Okay, so contoh kita nak cari pasal hadis ni. Kita nak cari tentang hadis
tentang hadis ni. Okey, kita nak cari la tabusu hadithana tabthitan wala takanus ila akhir hadis kan. Kita nak baca pun Allahu akbar. Susah kan? Jadi kita nak buat macam mana? Okay, so bila ada hadis macam ni kita tak faham apa benda dia nak cerita. So kita ambil kalimah yang ni. Tabusu, basa. Okay, so kita kembalikan kepada kata asal kan. Ni Ustazah dah buat. Okay, daripada tabusu jadi basa. So kita kena cari kalimah kata akar. Dia tak boleh cari tabusu kan. Dia kena cari basa. Okay, so bila cari dalam kalimah basa ni, okay, kita kembali kepada kitab Gharibul Hadis. Ni Ustazah dah cari kitab ni. Okay, kitab Gharibul Hadis. Apa tu Wal-Athar ni, okay. Ni contoh dia. Okay, antum kena tengok apa tu nama yang pertamanya, antum kena tengok, okay, mestilah ba ma'asa sebab kita basa. Jadi ba ma'asa. Nah, ni kan dia tulis ba ma'asa. Kat situ. Lepas tu yang atas ni muka surat dia kan. Okay, so kita baca. Bila ba ma'asa, kita jumpa nanti memang setiap page dia akan tulis. Okay, basa. Okay, ini bukan hadis kita. 208. Wa fihi aydan la tabusu hadisana tabthisan. Okay, ni macam mana kita nak dapatkan dalam kitab ni kita dah jumpa lah hadis kita ni sebab ni memang sama kan dengan matan hadis kita tadi. Okay, so yang ni hadis kita kan. Ni hadis kita. Okay, so kita tengok ni dekat sini ada number 2. Okay, number 2 ni maksudnya dekat number 2 ni dia akan ada footnote lah dia kan. Dia ada footnote dia. So kita refer kembali kepada dekat bawah ni. Okay. Number 2 ni dia tulis ni nombor 1 kan, ni nombor 2. So number 2 dia tulis ni semua tak nak, kita nak cari kitab yang masdar al-asliyah. Kan? Masdar asliyah dia kita tahu. Sebab tu pentingnya antum tahu apakah itu masdar asliyah. Wal hadis fi sahih Muslim. Okay, so masdar asliyah Sahih Muslim merupakan salah satu daripada masdar asliyah. Ya, hadis ni ada dekat Sahih Muslim. Imam Muslim sahaja yang riwayatkan hadis ni birraqam dengan nombor hadis 2448. Okey. Jilid 4 ni apa? Jilid 4 1900. Tapi selalunya jilid dan kitab ni berubah mengikut cetakan. Jadi Ustazah lebih prefer antum cari menggunakan rakam hadis. Lebih mudah lah sebenarnya. Okey, so nanti antum boleh carilah hadis ni. Buka kitab Sahih Muslim, lepas tu tengok hadis nombor 2448, insya-Allah jumpa hadis ni. So selesai takhrij menggunakan kitab Gharibul Hadis. Okey. Itu saja. Assalamualaikum.